A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dipertemukan lagi untuk kita bersama-sama di pagi, waktu yang penuh keberkatan, waktu yang Nabi doakan dengan keberkatan. Mudah-mudahan diisi masa kita dengan kita beriktikaf di dalam rumah Allah ini. Jangan tuan-tuan lupa untuk niat, peringatan untuk diri saya juga. Mudah-mudahan sepanjang duduknya kita di waktu pagi ini menunggu waktu naiknya waktu matahari naik adalah waktu yang diberkati, antara waktu yang mustajab doa. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Dan di dalam majlis seperti ini juga adalah disebutkan sangat banyak para malaikat menaungi, malaikat rahmat maksudnya, bukannya malaikat kan banyak jenis. Yang duduk dalam majlis ilmu macam ini tentunya adalah malaikat-malaikat rahmat yang sentiasa mendoakan kepada orang yang duduk dalam majlis macam ni. Kita nak harap doa kita, kadang-kadang kita pun amalan macam mana, tapi doanya para malaikat untuk kita tentunya adalah sesuatu yang sangat special, tentunya adalah sesuatu yang sangat baik. Dan dalam sebahagian riwayat juga disebutkan dalam majlis-majlis ilmu begini, tatanazalul malaikah, turunnya malaikat-malaikat rahmat. Dan sebahagian riwayat kata adalah juga malaikat Jibril alaihi salam, sayyidul malaikah, maknanya ketua kepada segala malaikat, juga turun dalam majlis-majlis ilmu. Jadi bila ketua turun ni special lah, special maknanya majlis ilmu. Itu menjawab kepada soalan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita lah. Kadang-kadang dulu ada orang tanya, malaikat Jibril kan dalam kafar tu kita belajar kerja dia menyampaikan wahyu. Nabi kan dah tak ada sekarang ni, jadi apa kerja dia sekarang? Itu jangan duk tanyalah sebenarnya. Tapi kalau nak jawapan juga, antara jawapannya inilah dia. Yang maknanya antara riwayat yang disebutkan, antara yang turun dalam majlis-majlis ilmu adalah Sayyidul Malaikah itu sendiri, ketua kepada para malaikat, iaitu malaikat Jibril. Special lah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berkati kepada duduknya kita di dalam rumah Allah untuk kita menuntut sedikit ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya tak tahu kenapa tinggal sikit je kitab. Mungkin ada dah di apa, separate ke rak-rak kot. Mungkin ada dekat rak apa muslimat ke, wallahualam. Tinggal 5-6 keping. Asalnya ada 10 ke 20. Baik, ala kulli hal, kitab yang barakah insya-Allah untuk kita bincangkan. Kita sambung bukan sini. Masih lagi berada di adab-adab untuk kita mempersiapkan diri untuk solat. Yang jawi saya ni muka surat 80. Yang pada tuan-tuan tak pasti carikan doa mendengar azan maghrib. Minta maaf batuk sikit, suara tak apa nak ada. Baru baik demam, alhamdulillah. Maknanya Allah bagi sakit, Allah bagi sakit. Jadi kita rasalah kesakitan. Duduk suruh orang, ingatkan orang, suruh taubat, suruh istighfar. Jadi kita kurang istighfarnya sendiri, duduk peringatkan orang je suruh istighfar. Jadi Allah bagi sakit. Masa sakit tu memang terasa banyak sungguhlah istighfarnya, rasalah. Jadi alhamdulillah, maknanya segala-gala yang Allah bagi mula-mula kita sebut dulu adalah alhamdulillah. Itu tanda syukur kita pada Allah SWT. Ini 3 perkara kita syukur.
dengan tiga perkara cara untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang pertama adalah dengan lisan. Apa-apa pun yang kita dapat, nikmat ke yang kita rasa, musibah ke yang kita rasa, alhamdulillah dulu. Sebab apa yang Allah bagi mesti baik. Itu kita kena ingat. Apa yang Allah bagi mesti baik. Sangkaan kita musibah lah, demam seminggu saya demam, MC 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pening bos saya. Hari Jumaat baru masuk. Nampak macam musibah lah, tapi rupanya di waktu sakit itu maknanya banyak kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur. Tahu nikmat sihat. Kalau tak sakit, macam mana nak tahu nikmat sihat? Berapa ramai orang yang sedar bernilainya kesihatan dia waktu dia dah sakit. Semayang kan, waktu sihat-sihat badan rasa biasa je, kadang semayang, kadang malas semayang. Tapi bila lutut sakit, lepas tu nak semayang, waktu tu kan terasa, ya Allah, nikmatnya, nikmat sihat lutut. Nak turun tu slow. Ya, rasa nikmat itu, alhamdulillah. Yang kedua, syukur adalah dengan anggota. Anggota mana kita kerjakan amal ibadah, itu syukur. Anggota kita bersyukur dengan cara kita kerjakan salat. Ya. Dan yang ketiga adalah dengan hati. Syukur dengan hati adalah kita husnuzan dengan Allah Ta'ala. Kita baik sangka dengan Allah. Itu yang tadi tu, alhamdulillah, dapat nampak macam musibah, tapi kita baik sangka dengan Allah. Allah nak bagi aku something. Allah nak bagi aku something. Jadi kita syukur pada Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sambung macam kitab kita, Bidayatul Hidayah, muka surat 80. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Kata pengarang kitab rahimahullah, apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawapan yang telah disebutkan. Ini kita dah bincangkan sebelum ini, ya, jawab azan. Tentang jawab azan kita dah bincangkan sebelum ini, bagaimana cara nak jawab, waktu bila nak jawab. Kalau sibuk kita melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan terhalang untuk kita jawab azan, maka kita tangguhkan jawab azan. Ini kita dah bincang sebelum ini. Ya, duduk dalam tandas, tengah duduk dalam tandas, tiba-tiba dengar muazzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah takkan nak jawab dalam tu. Tangguhlah, tunggu keluar dah habis dah Ustaz azan. Lama pula memerut dalam tu. Keluar dah habis azan, macam mana? Tak payah jawab, dah habis azan. Tak, jawab semua lepas selesai keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab semua. Itu kaedah. Baik, jadi apabila dengar, jawablah. Kemudian hendaklah engkau membaca doa. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ajarkan, ini doa juga yang telah dituntut kepada kita oleh Nabi SAW untuk kita bacakan. Ini doa masuk maghrib, ya. Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajata rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa lepas azan macam yang kita biasa bacalah, ya, cuma atas tu dia ada baca satu, dia panggil zikir azkar untuk masuk ke waktu malam. Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali laili, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam. Doa ni kalau tuan-tuan biasa baca maksurat, dia ada dalam tu. Maksurat, surat ni baca lepas subuh sekali, lepas asar sekali, ya. Kalau waktu pagi bacanya, dia tukar asbahna wa asbahal mulku lillah, asbaha maknanya kan berpagi-pagi, ya, kerajaan Allah SWT, makhluk-makhluk Allah ni berpagi-pagi dalam keadaan ikhlas kepada Allah SWT. Kalau waktu petang pula, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, kami berpetang-petang. Tukarlah petang baca petang. Doa ni ada juga dekat belakang-belakang tu. Tapi ada orang dia tak tahu yang mana baca pagi, yang mana baca petang. Dia tulis kalau daripada awal tu pun asbahna wa asbaha. Jadi dia nak jimat, dia tak adalah tulis, dia separatekan hak yang untuk pagi dengan untuk petang.
Cuma tulis asbahna wa asbahal mulku dalam kurungan amsayna wa amsal mulku, dalam ditutup kurungan. Jadi maksudnya nak bagi tahu pagi baca yang ini, petang baca yang ini. Orang yang tak tahu dia baca habis semua. Ya. Asbahna wa asbahal mulku amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Baca pagi petang dia baca itu sekali. Tak betul. Ya, ada time-time dia kita baca ikut time. Sama doa ni. Doa ni dia dah hujung-hujung dah. Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik wa idbari nahari. Ya Allah, kami memohon waktu ketika datangnya malam. Kalau datangnya malam takkan baca lepas subuh macam ni. Ini baru habis malam. Subuh ni gelap ni, sekarang gelap lagi. Sekejap lagi terang. Jadi ini antara waktu yang mustajab doa dia panggil. Lepas subuh dan maghrib. Ya, waktu maghrib. Jadi, ya Allah, aku pohon kepadamu ketika datangnya malam. Wa idbari nahari, dan hilangnya siang. Nampak? Kalau baca ni lepas subuh, hilangnya siang sekejap lagi tak tercerah. Rasa pukul 7 dah ni. Kenapa gelap? Pukul 8 gelap lagi. Ini maknanya bukan subuh, maghrib. Ya. Biasanya bila tak perasan? Bila duduk dekat overseas. Duduk kat overseas macam tu lah. Ya. Musim sejuk. Biasa kita kat Malaysia tak merasa musim sejuk. Dalam masjid ni je dah sekarang ni ada musim sejuk dah. Dulu musim panas je, sekarang dah ada musim sejuk. Salji je tak turun. Tak pernah rasa musim sejuk. Pergi ngaji dekat luar dulu, kami di Mesir dulu merasa musim sejuk. Musim sejuk ni tuan-tuan, dua benda paling sedap: tidur dengan makan. Paling sedap musim sejuk. Makan boleh jadi 8 kali sehari. Lauk tu masak banyak, tinggal luar je, macam peti ais dah. Tak payah masuk peti ais dah, letak atas meja je. Elok, lambat basi. Letak dekat luar je. Itu yang jadi sedap makan tu. Kalau musim panas, lauk cepat basi, kita pun nak repeat makan dah tak sedap kan. Kena masak lain, nak masak malas. Ini masak sekali tahan lama. Itu sedap makan. Dah sedap makan, sedap tidur lah pula. Tidur, dia punya bilik dia tutup habis. Jadi kita bangun-bangun tu, tengok macam ni lah waktu 6.45 ataupun 7.30 macam tu. Tengok luar gelap, 7.30 ni pagi ke malam. Itu yang tak tahu. Kalau orang yang pakai jam digital 24 jam punya apa hours tu, dia boleh agak lah, dia boleh tahu lah. Kalau 07.00 memang pagi lah. Kalau berapa belas tu memang malam lah. Bangun-bangun tak tahu. Sebab tu apa, saya tak tahulah, orang tua-tua lah kata kan. Ada orang sebahagian kata hadis, tapi wallahualam saya tak check lah dia punya matan tu. Tapi kalau orang tua-tua kita pun marah sangat tidur lepas asar. Kata jangan tidur lepas asar, nanti dia gila. Apa maksud sebenarnya kata-kata orang tua-tua ni? Jangan tidur lepas asar, nanti jadi gila. Maksud gila tu antara tu tadi lah. Tuan-tuan try tidur lepas asar. Bangun-bangun, tengok jam 7.30, luar gelap. Nak bangun sembahyang subuh ke nak bangun sembahyang maghrib? Tengok jam pukul 7, gelap. Alamak. Dia terasa bangun tu, aku ni dah sembahyang subuh ke belum? Subuh, tapi ini subuh ke maghrib? Dia tidur dia lepas asar. Lepas asar, kadang kalau orang letih sangat, dia boleh tidur pusing. Lepas asar dia tidur tak bangun, maghrib tak bangun, isyak tak bangun, sambung sampai subuh. Kalau orang letih sangat, sungguh. Ada, saya tak pernah jadi begitu Ustaz. Kita tak pernah jadi, tak membuktikan orang lain tak pernah jadi, orang lain jadi. Jadi itu yang kata tidur lepas asar jadi gila. Maksud gila tu kadang-kadang kita jadi blur macam tu. Tak digalakkan lah tidur lepas asar. Letih sangat, tidurlah, tak masalah. Jadi memohon ketika hadirnya waktu malam dan hilangnya siang, dan ketika hadirnya waktu solat, wa aswati du'atik, dan juga ketika kedengaran suara pemanggilmu, bahawa engkau berikan kepada penghulu kami
antu dia Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ini doa untuk meminta wasilah, minta kedudukan yang tinggi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi syariat dalam umat Islam, ya. Setiap kali lepas azan kita minta kedudukan yang tinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak minta, kedudukan Nabi rendah ke tuan-tuan? Tak. Ya, tidak. Tapi sebab Allah nak muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya disyariatkan kepada umat untuk ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali lepas azan, dengar azan, kita doa kedudukan yang tinggi untuk Nabi. Dan kedudukan itu pun seperti mana yang disebutkan yang terakhir itu. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Berikanlah dia maqam yang terpuji, yang tertinggi, yang telah engkau janjikan. Mana memang Allah janjilah. Kita doa ke kita tak doa ke, memang kedudukan Nabi yang tinggi. Pemegang kunci syurga, orang pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pemegang kunci syurga. Kedudukan yang tinggi, tapi nak bagi peringat dekat umat, ini Nabi kamu yang aku kurniakan dengan darjat yang tinggi, ya, supaya kamu ingat pada Nabi kamu. Jadi lepas tiap-tiap kali azan kita doa. Berikanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah jalan kebaikan, yakni kedudukan juga, kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi. Dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Allah tidak sekali-kali menyalahi janji. Walaupun Allah SWT berkuasa. Ya, macam kita kata dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa nak takdirkan. Logik tak kalau kita katakan besok kiamat? Boleh tak Allah buat? Hari ni hari Ahad, besok hari Isnin, besok kiamat. Boleh tak berlaku? Tidak mustahil pada kuasa Allah. Boleh Allah buat. Tapi kan Allah dah janji. Allah boleh buat. Itu kita kena tahu akidah kita. Allah boleh nak buat besok kiamat. Boleh. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kan innaka la tukhliful mi'ad, dalam janji Allah, dalam hadis Nabi yang Nabi sampaikan pada kita, kiamat berlaku pada hari Jumaat. Kiamat tidak berlaku kiamat, ya, sehinggalah berlakunya tanda-tanda besar. Tanda besar banyak lagi tak jumpa kan. Dajjal tak keluar lagi, ya, Nabi Isa tak turun lagi untuk menghapuskan salib-salib, ya. Jadi Nabi Isa tu sendiri turun pun adalah satu tanda untuk dia selesaikan apa yang tak selesai. Maknanya kaum dia, Bani Israel dulu buat aniaya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Buat aniaya macam mana? Dia orang kata Isa disalib dan dijadikan tanda sebagai agama mereka sampai sekarang. Isa disalib. Sedangkan Allah sebut wa ma salabu, tidak, bukan itu, bukan dia yang kamu salib, kamu tak salib pun dia. Walakin syubbiha lahu, di apa? Diserupakan dengan orang yang mukanya diserupakan dengan muka Nabi Isa. Jadi kenapa tidak Nabi Muhammad sendiri yang selesaikan? Kenapa tak Nabi Muhammad yang bangun semula daripada kubur untuk selesaikan? Bukan, ini bukan kes dia. Ini kes orang tuduh Nabi Isa. Dia sendiri yang akan turun dan selesaikan. Sekarang aku ada kat sini. Mana dia orang-orang yang tuduh aku anak Tuhan? Mana dia orang-orang yang dia akan selesaikan sendiri? Orang-orang yang untuk itu tanda akhir zaman. Maknanya kes close. Sekarang ni kes masih tergantung lagi. Sebab itu akan selesai. Itu antara tanda kiamat. Dah Allah janjikan begitu. Takkanlah berlaku kiamat besok. Tapi walaupun kita tahu kiamat tak berlaku besok, ini bukan time untuk kita relax-relax. Tak apa, lambat lagi tunggu Nabi Isa turun lah. Nabi Isa tak turun lagi, tak ada apa, enjoy maksiat dululah. Tak ada apa. Tak. Kita menantikan setiap masa, setiap detik. Bukan kata tunggu Nabi Isa turun tu kita masih confirm kita ada. Kita pun tak tahu kita ada lagi ke tidak. Berapa banyak umur kita, tempoh ajal kita Allah lagi.
Entah tentu kita sampai kepada masa itu ke tidak, Allah alam. Entah kita ke, entah anak kita, entah cucu kita ke yang jumpa, Allah alam, tak tahu. Jadi yang pentingnya dirahsiakan bila kiamat, supaya apa, kita sentiasa bersedia. Jangan anggap mustahil berlaku besok. Kalau tak berlaku besok pun, bagi kita kematian ni kiamat kecil. Disebutkan kematian adalah kiamat kecil bagi kita. Walaupun orang lain tak kiamat lagi, kalau dah meninggal, mati, kiamat bagi kita kiamat kecil. Tak jumpa kiamat apa namanya yang tanda-tanda besar, tak sempat jumpa. Tapi kiamat kecil pasti akan jumpa. Kita akan mati dulu. Jadi Allah, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janji-janji. Setelah itu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kerjakanlah semayang fardu maghrib. Dah lepas apa azan maghrib. Tengok sini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tak sebutkan tentang qabliyah maghrib. Lepas azan, doa, kata Al-Imam, terus semayang maghrib. Sebab qabliyah maghrib tidak muakkad. Solat qabliyah maghrib, walaupun ada sebahagian yang mengatakan, sebahagian ulama yang mengatakan ada qabliyah maghrib, tapi kebanyakan daripada ulama kata tidak muakkad. Jadi kalau kami di Mesir dulu, memang lepas azan tu terus bila qamat. Dia tak ada time, dia tak bagi ruang. Tapi kita di sini, kita bagi ruang juga. Ada yang nak solat, mengambil kepada khilaf yang kata ada. Yang nak buat juga qabliyah, buat. Tapi kalau tengok, tunggu saja rugi ke Ustaz. Orang lain semayang, tak ada apa, memang kita ada time 10 minit sementara nak semayang maghrib. Jadi apa nak buat? Semayang jugalah. Semayang juga dengan niat sunat mutlak. Nak dapatkan pahala sunat, tak masalah. Bagi orang yang mengatakan tidak ada qabliyah maghrib, semayang mutlak. Semayang tak ada niat apa-apa lah. Atau nak semayang hajat ke, nak semayang taubat ke, nak istikharah ke, apa pun, niat-niat semayang sunat yang lain boleh, tak ada masalah. Sebab ada time tadi. Tapi kalau memang Bilal setempat lah, tengok pada urus setempat lah. Kalau memang kawasan tu maghrib dia, memang dia cepat betul. Lepas azan tu terus Bilal keluar, saf. Jangan marah dia pula, bagi orang semayang sunat dulu. Jangan marah dia pula. Sebab maghrib qabliyah memang sebahagian mengatakan tidak ada. Termasuk Imam Ghazali terus kata setelah itu kerjakanlah semayang fardu maghrib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu maghrib ni sangat pendek. Waktu maghrib adalah waktu yang sangat pendek. Subhanallah, saya terjumpa satu artikel lah, poster orang tunjuk tentang maknanya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta pada tubuh kita, dah ada bagi tahu dah ini waktu semayang. Pada tangan kita. Tuan-tuan tengok tangan sendiri. Ini subuh. Subuh nak pergi ke Zuhur, jauh jarak dia. Kita ni subuh kan pukul 6, kan sekali 1:30 baru masuk Zuhur. Jauh ni jarak. Zuhur ke Asar sekejap je, pendek je, pukul 1 sampai pukul 4:30, kejap je. Asar ke Maghrib pun pendek juga. Maghrib ke Isyak pun pendek juga. Isyak nak pergi balik subuh, jauh sangat. Jauh. Isyak pukul berapa? 8:30. Nak pergi balik ke subuh sampai sini 5 pagi, 6 pagi. Jauh. Kerana subhanallah, adanya Allah cipta pada jari pun dah ada indikator waktu solat. Jauh dekat dia. Subhanallah. Jadi waktu maghrib ni waktu yang paling pendek. Waktu yang paling pendek. Kalau dalam kaul yang lama, Imam Syafi'i kata waktu maghrib ni sempat kita semayang maghrib, sempat azan, lepas azan sempat semayang maghrib, sempat wirid sikit,
Sempat semayang sunat, kemudian habis, waktu dia habis. Ya. Cuma dalam kaul yang baru mengatakan panjang lah waktu, macam yang kita ada sekarang. Lebih panjang pun tak panjang mana pun. Maghrib kalau 7.30 masuk, 8.40, sejam habis. Itu pun kita maghrib biasa terkejar-kejar kita. Ya. Kalau duduk dekat shopping mall lagi, kelang kabut lah maghrib tu. Ya. Cari surau. Jadi sebabkan maghrib itu pendek, ya, maka qabliyah tidak ada bagi sebahagian ulama. Tidak muakkad lah. Kalau dikerjakan juga tak ada masalah, jangan kata berdosa. Jadi setelah itu kerjakanlah semayang fardu maghrib, dan selepas semayang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ba'diyah memang muakkad. Ini memang sangat dituntut. Selepas maghrib bangunlah kerjakan 2 rakaat salat ba'diyah maghrib. Sebelum kau bercakap-cakap, jadi jangan dah sembang apa dulu semua, baru masuk balik semayang. Wirid tak apa. Wirid tu dah habis wirid, doa, lepas doa bangun, kita pun pergi belakang semayang. Ada sebahagian orang dia bangun terus tanpa berlengah, bangun terus dia kerjakan semayang, lepas tu baru dia nak wirid, pun tak ada masalah. Ya, diraikan, boleh diraikan dulu. Dan jikalau engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka ia satu perbuatan yang sunat, dinamakan sunat awabin. Sunat awabin ni dikerjakan antara maghrib isyak. Ada masa lapang, tengok kuliah pun tak ada, ya, ataupun kalau kuliah ada pun hari tu dia tak berhajat nak dengar kuliah, rasa nak semayang sunat lah, dia pun pergi belakang, dia buat semayang 4 rakaat, semayang sunat awabin dia panggil, antara maghrib isyak. Tak ada masalah. Tapi aulawiyatnya bila ada kuliah, afdal dengar kuliah. Jangan kita rasa yang solat sunat lebih lagi pahala daripada mendengar kuliah. Duduk dengar sahaja pahala, lagi untung. Kita kena banyak pandai ambil kesempatan. Bila Allah bagi ruang-ruang yang mudah untuk kita dapat pahala, ambil kesempatan. Semayang mungkin letih sikit, banyak pergerakan semayang. Ya. Lepas tu kan dia salahkan tazkirah pula, pentazkirah tu. Ustaz yang datang, ustaz yang kacau, aku nak semayang sunat. Semayang pula dengar ustaz sambil dia ceramah depan tu, sambil-sambil dengar dia sambil semayang, tak khusyuk gitu. Dia salahkan ustaz. Sebab tu afdaliyah duduk. Kita pun dah tengok bab tahiyatul masjid sebelum ni kan. Bila dia masuk masjid, tujuan bukan untuk solat fardu lah. Solat fardu dia dah selesai, dia masuk saja. Masuk kan kena solat tahiyatul masjid untuk memuliakan masjid. Dalam tu dia masuk tengah ada kuliah. Mana afdal? Solat tahiyatul masjid ke duduk? Afdal duduk terus tuan-tuan. Dengan kita bacakan sahaja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baqiyatus salihat dia ganti. Pahala sama tuan-tuan dengan tahiyatul masjid. Tak payah semayang 2 rakaat lagi dia dengar ustaz tu cakap, tengah-tengah dengar tu, aku baca mana tadi. Dia pun terganggu sikit, mungkin terganggu. Afdal, salah tak kalau dia nak semayang enggak, tak salah. Tapi afdal duduk terus. Sebab apa? Daripada situ pun dia dapatkan ilmu-ilmu tentang agama dia. Allah nak bagi benda-benda yang macam ni, kesempatan bonus-bonus mudah macam ni, jangan kita tak rebut lah. Ya. Okey. Tentang mengalihkan tempat. Jadi soalannya adalah kita semayang sunat, adakah perlu, maknanya lepas semayang fardu kita semayang ba'diyah, ada orang pergi tempat lain ataupun dia injak ke tepi sikit, orang dah beransur keluar, dia pun injak tepi sikit. Kita tengok banyak berlaku. Adakah perkara ini sunnah? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Sebab apa? Digalakkan untuk kita mengalihkan tempat setiap kali solat adalah kerana tempat yang kita bersujud sebenarnya akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT bahawa dahi ini pernah mencecah di situ.
atas dasar itu sebenarnya yang kita alih tempat tu. Tapi kalau memang tak ada tempat, tak apa lah. Kan sesak-sesak kan, ni tak boleh nak keluar melangkah orang pula, langgar orang, itu lebih baik dia kekal di tempat dia. Sebenarnya pindah-pindah ni supaya apa? Dia konsep dia, lagi banyak tempat kita sujud, lagi banyak yang akan pertahankan kita di hadapan Allah nanti. Nanti kalau kat masjid ni semua sudut dahi tuan-tuan pernah cecah, setiap sudut akan bercakap dengan Allah Ta'ala, dahi dia tu pernah kena aku. Sini kita semayang, tadi semayang subuh kita kat sini, nanti siap lagi semayang duha belakang tiang tu, semayang isyraq siap lagi belakang tiang tu. Lepas tu kita stay lagi dekat masjid sampai pukul 8.30, pergi lagi belah sana pula semayang pula. Jadi dah 3 tempat dah yang akan menjadi saksi tentang cecahnya dahi kita. Sebab tu lagi tukar tu untuk tujuan itu je, untuk tujuan sebab tempat sujud kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesunahan untuk berpindah-pindah tempat. Tapi kalau tak pindah pun tak ada masalah. Kalau pindah tu jadi masalah, macam contoh semayang Jumaat, dah semayang Jumaat sesak, kita bangun semayang sunat, pindah sini, jadi akan ganggu orang lain. Tapi kalau dah orang selesai dah masuk, biasanya orang boleh step back satu saf belakang, boleh, tak ada masalah. Bagus untuk dibuat supaya tempat sujud itu menjadi saksi. Dan jikalau engkau berkuasa iktikaf di dalam masjid, maknanya kalau boleh iktikaf antara maghrib dan isyak, maka itu terlebih baik. Kalau sempat lah, yang maknanya kita tak ada apa-apa kerja, balik pun petang tadi okey dah, 6, 6:30 dah sampai rumah siap-siap, maghrib malam tak ada apa-apa plan lah. Jadi kalau boleh iktikaf antara maghrib isyak, itu terlebih baik. Dan hendaklah kau penuhkan masa itu dengan semayang, dengan doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Kalau tak ada apa-apa kuliah lah, macam saya sebut tadi, tak ada kuliah kosong malam ni, nak isi apa ni? Kalau balik ni tengok TV je, tak ada apa, tengok berita je. Jadi duduklah tunggu isyak. Lepas isyak lah balik, tak apalah nak buat apa-apa aktiviti. Tapi kalau orang yang memang ada planning lah, lepas maghrib nak musafir, lepas maghrib ada nak bawa pergi shopping, kalau lepas isyak, jadi masalah lah. Okey. Jadi wallahu alam lah bab itu, ya. Tapi yang pastinya tempat sebab sujud ni kita pun muliakan pada sejadah kita dengan tempat sujud. Biasa kalau sejadah pun orang bawa sejadah kecil pun dia tak lapik kaki. Kalau bawa sejadah kecil pun dia akan lapikkan kepada kepala. Sebab bagi kita, satunya adalah memang yang warid dalam hadis Nabi SAW, tempat sujud adalah tempat masa yang paling kita dekat dengan Allah Ta'ala. Waktu sujud, bukan waktu berdiri, bukan waktu rukuk kan, tapi waktu sujud. Fa'akthirud du'a fihi, maka perbanyakkanlah doa di dalamnya, kata Nabi SAW. Sujud tempat yang paling dekat kita dengan Allah Ta'ala, perbanyakkan doa dalam sujud. Jadi bila tempat yang kita buat benda baik ni, bukan tempat lain, waktu berdiri kita tak doa. Tapi kalau yang bab uzur tadi, dahi dia tak pernah cecah ke lantai, memang tiap-tiap kali sujud duduk di atas kursi lah. Itu dia panggil kes nawadir, bukan pada semua orang. Pada dia sendiri dia tak mampu untuk sujud, tapi pahala sujud dapatkan dia. Walaupun dia dengan tunduknya dia itu adalah sama darjatnya dengan dia cecahkan dahi dia. Kalau waktu dia sihat, dia cecahkan dahi. Mana waktu dia sihat, dia boleh sujud, dia sujud seperti mana orang sujud. Tapi waktu dia sakit, maknanya Allah yang bagi sakit, Allah juga. Waktu dia sakit, dia tak mampu untuk sujud. Jangan rasa kurang pahala lah dahi tak cecah lantai ni. Cuba juga sakit-sakit bengkok-bengkok dia bagi sujud. Tak perlu.
Itu saya kata tadi, orang yang pandai ambil kesempatan. Dah memang dia sakit, dia tak boleh sujud. Dia sujud takat mana yang dia boleh tunduk, dia tunduk. Tapi pahalanya sama seperti mana dia sujud meletakkan dahi. Tetap kalau dalam konteks itu mungkin kita boleh kata orang yang macam ni kaki dia lah jadi saksi. Sebab dahi dia tak jejak lantai. Mungkin kita boleh kata bagi orang yang uzur seperti ini, kakinya menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Tapi pun kalau memang dia uzur nak berjalan pun tak apa boleh, tapi nak ambil juga pindah-pindah tempat, angkat kursi pindah tempat lain, itu saya rasa tidak praktikal. Sebab saya nak dapatkan kaki saya pahala lebih. Dalam masjid ni insya-Allah semua pahala banyak, semua tempat pahala. Kalau kita maknanya dengan keuzuran yang ada, dia benda yang kita dah mulazamah waktu kita sihat, tapi lepas kita sakit kita tak dapat buat, hatta niat pun Allah ganjarkan. Tuan-tuan biasa pergi mengaji, kuliah subuh tak miss, kuliah maghrib tak miss, tiba-tiba hari tu demam, dah ready lah sebelum maghrib nak pergi. Saya nak pergi ni, nak pergi sembahyang jemaah, nak pergi dengar kuliah, nak stay sampai isyak. Tiba-tiba ada benda yang menghalang, tak kira lah demam ke, tamu datang ke, anak tiba-tiba sakit ke, apa-apa sajalah perkara yang menghalang. Tuan-tuan pun tak pergi. Saya dalam hati, Allah, aku tadi nak pergi dah, nak pergi tadi tu Allah ganjarkan sama pergi. Tuan-tuan tak pergi pun, tapi Allah bagi pahala pergi. Senang, pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat itulah, kita memang dah mulazamah pergi, tapi ada perkara yang menghalang, niat kita itu saja sudah Allah ganjarkan pergi. Sama lah macam tadi orang uzur, dia letakkan kursi semayang di satu tempat, kata kalau aku sihat ni memang aku sujud banyak tempat ni. Dia kan niat tu, kalau aku sihat, tapi sebab tak sihat, kalau bergerak banyak payah. Jadi stay di satu tempat, niat dia tadi nak pergi sujud banyak tempat, sudah dinilai Allah Ta'ala dengan pahala dia sujud di banyak tempat. Allah Maha Pemurah. Cuma kita je tak nampak pemurahnya Allah Ta'ala. 5 minit lagi tuan-tuan, kita habiskan perenggan tu sikit. Antara masa maghrib isyak, masa inilah yang dikatakan sebagai nasyiatal lail, permulaan malam. Kerana pada masa itu permulaan kembangnya malam. Dan nasyiatal lail yang disebutkan kelebihannya di dalam Al-Quran itu adalah mengisi waktu permulaan malam dengan salat. Jadi begitu kan, maknanya kita nak mula malam pun kita solat, nak mula siang pun kita solat juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mensyukuri waktu siang kan, ada orang yang bila masuk malam dia lega macam tu kan. Siang sibuk bekerja, masuk malam, ini waktu rehat aku. Dah rehat cukup waktu malam, masuk waktu siang, dia pun ini waktu untuk aku mencari rezeki. Macam tu kan. Jadi kenapa kita kena bersyukur di waktu nasyiah ini? Dan cara kita bersyukur tadi macam saya sebut, solat lah. Kita solat subuh, lepas subuh masuk waktu siang. Kita solat maghrib, lepas solat maghrib masuk waktu malam. Kita syukur itu dengan tujuan kita mensyukuri yang memperjalankan waktu tu. Kita syukur sebab waktu alhamdulillah masuk juga malam. Kalau siang tak malam-malam jenuh, bos minta kerja extend siang lagi ni, selagi mana siang awak kena kerja. Ada orang kerja macam tu kan, nampak cerah lagi ni, awak kena selesaikan kerja ni. Tapi bila dah malam, ni awak boleh balik lah. Kalau panjang siang tu tak kena celanya waktu tu. Tak, kita syukur dengan waktu, tapi bukan dengan waktu itu saja, dengan yang memberikan, yang memperjalankan waktu, yang bagi boleh masuk siang ke malam, malam ke siang, itu siapa? Allah Ta'ala. Jadi kita syukur dengan salat. Dan telah ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Maksudnya jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut akan siksa dan tamak akan pahala.
Ya, jadi orang-orang yang mengasingkan lambung mereka daripada tempat-tempat tidur, ini adalah orang-orang yang cukup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tujuan apa? Tujuan takut akan siksa Allah dan dia tamak akan pahala. Ya, sentiasa mencari-cari ruang. Ya, sentiasa mencari ruang. Bila ditanya tentang maksud firman Allah ini, lalu Nabi SAW menjawab, itulah semayang di antara maghrib dan isya, kerana semayang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bahagian akhirnya. Ini perenggan yang last ni apabila masuk waktu isyak. Ini kita akan sambung dalam pengajian kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi antara maghrib isyak tadi adalah waktu yang kita sebutkan, waktu yang barakah. Ini kita ambil kesempatan, kalau tak ada apa-apa kuliah dan sebagainya, kita isikan dengan salat, atau sekurang-kurangnya dengan kita duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, duduk i'tikaf dalam masjid, duduk saja pun pahala, insya-Allah. Ada apa-apa tuan-tuan soalan? Betul. Dia kalau kirakan dia terlibat dengan falak punya ni lah, perbezaan di antara mazhab ini. Satunya kerana waktu mereka dulu tak ada jam. Jadi kaedah untuk penentuan adalah melihat kepada alam. Subuh macam tu juga, fajar sadiq, fajar kadhib itu. Dia akan tengok pada waktu. Masuk Zuhur macam mana, tengok bayang-bayang segalah ke arah mana. Tujuan itu sebenarnya adalah untuk supaya penentuan itu dapat ditentukan, dan ijtihad mazhab, imam mazhab tentunya berbeza-beza jugalah yang berdasarkan kepada perkara tersebut. Tapi dalam konteks kita sekarang, ahli-ahli falak dah tetapkan dengan mudah bagi sesebuah negara kepada waktu-waktu. Jadi mudahnya kita ambil ikut waktu tu lah. Macam ni dah berbunyi, masuk waktu syuruk lah. Kita tak payah kira dah letak nak pacak apa dekat luar kan. Nak pacak, nak tengok bayang ada tak, dah naik matahari, dah naik sikit segala. Kita tak tahu waktu bila. Jadi orang ulama-ulama falak dengan ada perkiraan-perkiraan mereka telah menetapkan. Ada pun kita nak ambil dengan ijtihad, nak mengukur sendiri apa semua, itu mungkin kita boleh guna pakai sekarang dalam konteks kalau memang kita berada di permusafiran dan tidak ada yang boleh menunjukkan kepada waktu. Jadi kita bolehlah, kalau nak macam tadi nak ikut kepada mazhab Maliki, kita minta supaya jangan talfik je lah. Makna kalau nak dikerjakan, solatnya pun dikerjakan seperti mana Maliki, wuduknya pun seperti mana Maliki, ambil waktu solatnya pun seperti mana Maliki juga. Itu perbahasan yang lebih detail. Kalau kita tidak ada leluasa untuk kita tengok waktu solat tadi. Ada pun sekarang kita dah ada jam, dah tahu dah waktu masuk bila, waktu habis bila. Hatta seminit lagi nak habis pun kita boleh agak dah sempat satu rakaat ke tidak. Kalau sempat satu rakaat kan dikira kita dapat masuk dalam tu, tak jadi qada. Kita boleh bajet dah sekarang macam itu. Sebab adanya, maknanya ni kerja ulama-ulama falak dah tentukan siap dah. Waktu solat setahun dah ada untuk kita. Jadi lebih mudah untuk kita merangka, maknanya plan waktu untuk kita solat. Nak tengok macam mana adaan ke, qadaan ke, macam mana. Itu lebih mudahlah. Ini musahamah ataupun kita panggil jasa-jasa ulama-ulama kita yang hebat dalam semua bidang, membantu kita dalam kita beribadah. Kena berterima kasihlah kepada mereka atas jasa-jasa mereka. Jelas tuan? Allah Ta'ala a'la wa a'la.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqina faqih lana wa qarabat lana fi dinina wa tabarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.